Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar Matematik Tingkatan 2, Bab 13, Kebarangkalian Mudah Part 1. Dalam bab ini, kita akan mempelajari 4 subtopik iaitu kebarangkalian eksperimen, kebarangkalian teori yang melibatkan kesudahan sama boleh jadi, kebarangkalian peristiwa pelengkap dan kebarangkalian mudah. Tapi pada hari ini kita akan belajar dua subtopik ini sahaja dahulu. Okey, apa itu kebarangkalian? Kebarangkalian ialah ukuran kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa dinyatakan sama ada dalam bentuk pecahan atau peratusan. Kita pergi kepada subtopik yang pertama iaitu kebarangkalian eksperimen. Okey. Kita lakukan eksperimen dengan melambung sebiji dadu adil dan tulis nisbah memperolehi nombor genap kepada 16 percubaan. Maksudnya dekat sini, kita buat eksperimen, kita ada sebiji dadu dan kita lambung sebanyak 16 kali. Okey. Dan kita perlu rekod 16 kali tu kita dapat apa. Okey. Sebagai contoh, lambungan pertama dapat 2. Lambungan kedua dapat 4. Lambungan ketiga dapat 4. Lambungan keempat dapat 3. Lambungan kelima dapat nombor 2. Dan seterusnya. (16). Okey, sekarang daripada ke-16 lambungan ini, kita tengok ada berapa kali kita dapat nombor genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Jadi, nisbah kita ialah 9/16. Itu ialah kebarangkalian mendapat nombor genap 9/16. Iaitu kebarangkalian peristiwa mendapat nombor genap kita boleh tulis dalam bentuk pecahan. Okey, contoh. Sebiji dadu dilambungkan 840 kali dan bilangan nombor 6 menghadap ke atas ialah 140 kali. Apakah kebarangkalian mendapat nombor 6? Okey, jadi kebarangkalian dia ialah 140/840. Dan kita kecilkan, kita akan dapat 1/6. Dan itulah jawapannya. Seterusnya, cuba anda selesaikan soalan pertama iaitu 1 damak dibaling sebanyak 450 kali. Jika damak itu mengena sasaran sebanyak 120 kali, apakah kebarangkalian damak itu mengena sasaran? Dan untuk soalan kedua pula, semasa latihan melontar bola keranjang ke dalam jaring, Chong berjaya menjaringkan bola sebanyak 23 kali daripada 91 cubaan. Tentukan kebarangkalian eksperimen bagi Chong berjaya menjaringkan bola. Okey, untuk soalan ini sama dengan contoh yang diberi sebelum ini. Jadi senang sahaja. So, kebarangkalian damak mengena sasaran ialah 120/450. Dan kita kecilkan, kita akan dapat 4/15. Manakala untuk soalan kedua, 23/91. Tak boleh kecilkan. Itu je jawapan dia, ya. Okey, cuba kita imbas kembali. Pada tahun lepas, kita sudah belajar dalam bab set. Jadi, kita kena imbas kembali apa itu tata tanda set dan bagaimana dia ditulis. Okey, ini ialah tata tanda set.
Jika diberi set A sama dengan nombor ganjil kurang daripada 10, maka set kita perlu ditulis dengan menggunakan tata tanda set yang betul seperti di bawah, iaitu A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Unsur di dalamnya mesti dipisahkan dengan koma dan perlu ada braket di depan dan juga di belakang. Begitulah tanda-tanda bagaimana kita perlu menulis set. Okey kelas, kita pergi kepada subtopik yang kedua, iaitu kebarangkalian teori yang melibatkan kesudahan sama boleh jadi. Jadi kita pergi kepada ruang sampel bagi suatu eksperimen. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. Okey, contohnya, aktiviti kita dengan dadu lagi sekali. Sebiji dadu adil di lambung. Nombor yang tertera boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Walaupun nombor yang sama tertera berulang kali, namun julatnya masih 1 hingga 6. Maksudnya, walaupun kita dapat nombor yang berulang, tapi dia mesti dalam lingkungan 1 hingga 6. Dia tak boleh jadi nombor 8. Ataupun kita dapat nombor dadu kita 7. Okey, tak ada ya yang satu dadu tu. Okey, yang ketiga. Maka senarai kesudahan bagi lambungan dadu adil ialah nombor 1, 2, 3, 4 dan 6. Jadi, ruang sampel dadu adil tadi ialah S. S mewakili sampel. Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan unsur-unsur di dalamnya perlu dipisahkan dengan koma dan perlu ada braket di depan dan juga di belakang. Begitulah tata tanda set bagi ruang sampel. Okey. Peristiwa. Apa pula maksud peristiwa? Peristiwa ialah set kesudahan yang memenuhi syarat tertentu bagi ruang sampel dan merupakan subset bagi ruang sampel. Okey, sebagai contoh, satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan sempurna. Senaraikan kesudahan yang mungkin dan tulis unsur dalam ruang sampel bagi eksperimen ini. Nyatakan bilangan unsur dalam ruang sampel. Jadi, S sama dengan SEMPURNA dan bilangan sampelnya, bilangan unsurnya ialah 8. Tata tanda menulisnya ialah NS, menunjukkan bilangan unsur. Mana datang 8, kita kira ada bilangan berapa bilangan unsur di dalam set itu tadi ya. Okey, contoh yang kedua, satu nombor dipilih secara rawak daripada nombor perdana 20 hingga 40. Senaraikan kesudahan yang mungkin dan tulis unsur dalam ruang sampel bagi eksperimen ini. Nyatakan bilangan unsur dalam ruang sampel. Okey, jadi untuk permulaan, mula-mula kita mesti tahu apa itu nombor perdana di antara 20 hingga 40. Apa itu nombor perdana? Nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. Jadi, apabila kita senaraikan nombor-nombor perdana, iaitu 23, 29, 31 dan 37. Dan kita masukkan keempat-empat nombor perdana ini ke dalam ruang sampel. Tata tanda S sama dengan 23, 29, 31, 37. Itu sudah menjawab kepada senaraikan kesudahan yang mungkin. Dan tulis unsur dalam ruang sampel. Ini ialah jawapannya.
Dan menjawab kepada nyatakan bilangan unsur dalam ruang sampel di sini ya. N, S sama dengan 4, iaitu ada 4 unsur dalam ruang sampel. Okey. Iaitu 1, 2, 3, 4. Bilangan mesti ditulis dalam tata tanda N, S. N maksudnya bilangan, S ialah sampel. Bilangan sampel sama dengan 4. Okey, untuk contoh ketiga pula, sebuah koperasi sekolah menjual pensel jenama P, manakala pemadam yang dijual berwarna merah, hijau, kuning, biru dan kuning. Pauline ingin membeli sebatang pensel dan satu pemadam dari koperasi tersebut. Dengan bantuan gambar rajah pokok, senaraikan kesudahan yang mungkin dan tulis unsur dalam ruang sampel pasangan barang yang boleh dibeli oleh Pauline. Nyatakan bilangan pasangan tersebut. Okey, untuk soalan yang begini, dia minta kita senaraikan kesudahan yang mungkin. Dan selepas itu, nyatakan bilangan pasangan. Maksudnya, peristiwa di dalamnya ada 2 aktiviti, iaitu 1, Pauline mesti ambil pensel. Pensel yang ada hanya ada satu pilihan saja, iaitu P. Manakala pilihan untuk pemadam ada 4, iaitu merah, hijau, biru dan kuning. Jadi kesudahannya ada 4. Sama ada mungkin Pauline mengambil pensel P dan merah, pemadam merah. Mungkin dia akan ambil pensel P dan pemadam hijau, pensel P, pemadam biru atau pensel P, pemadam kuning. Jadi kesudahannya mungkin di antara 4 ini. Okey. Jadi kita perlu tulis ruang sampelnya. Ruang sampelnya adalah dalam berpasangan, iaitu senaraikan balik kesudahan di dalam set. Dan kita perlu mesti ada bracket luar, bracket di depan dan bracket di belakang. Dan apabila diminta bilangan sampel, perlu kiralah 1, 2, 3, 4. 4. Okey, ini pula contoh keempat, iaitu sekeping kad telah dipilih secara rawak dari sebuah kotak yang mengandungi kad bernombor 1 hingga 9. Tentukan sama ada peristiwa berikut mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Jadi, soalan pertama, nombor lebih besar daripada 5. Mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Yang kedua, nombor dengan 2 digit. Mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Yang ketiga, faktor bagi 15. Mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Jadi jawapannya ialah nombor 1, nombor lebih besar daripada 5. Mungkin berlaku kerana kad tadi ada 1 hingga 9. Jadi mendapat nombor lebih besar daripada 5 mungkin berlaku. Yang kedua, nombor dengan 2 digit. Jawapannya tidak mungkin berlaku kerana kad itu hanya ada nombor yang 1 digit sahaja. Okey, yang ketiga mungkin berlaku, iaitu faktor bagi 15. Apakah faktor-faktor bagi 15? Apakah maksud faktor bagi 15? Iaitu nombor-nombor yang didarabkan mendapat nilai 15. Jadi ada ya dekat sini 1 hingga 9. Ada 3 darab 5, 15 kan? Ada nombor 3 dan ada 5. Jadi, mungkin berlaku. Okey. Seterusnya, dia boleh jadi dalam satu acara sukaneka, peserta perlu mengambil sekeping kad secara rawak dari balang yang mengandungi kad bertulis huruf KASUT. Senaraikan unsur dalam ruang sampel bagi peristiwa memilih huruf konsonan. Jadi, jawapannya A. Huruf konsonan sama dengan mesti tulis dalam tata tanda set ya, KST. Manakala untuk menjawab huruf vokal sama dengan tata tanda set iaitu A dan U.
Okey kelas, bagaimana kita hendak mengira kebarangkalian sesuatu peristiwa? Okey, kebarangkalian sesuatu peristiwa, contohnya peristiwa A akan diwakili oleh PA sama dengan bilangan A per bilangan sampel. Okey, contohnya begini. Sebiji apel diambil dari sebuah kotak yang mengandungi 25 biji apel hijau dan 35 biji apel merah. Hitung kebarangkalian apel berwarna hijau diambil. Maksudnya kita nak cari P apel hijau. Okey, peristiwa mendapat apel hijau. Okey, kita terus pergi ke formula di bawah, iaitu kalau peristiwa apel hijau, maksudnya di atas ialah bilangan apel hijau per dengan jumlah keseluruhan apel yang ada di situ. Jadi apel hijau 25 per 60. Mana kita dapat 60? 60 ialah hasil jumlah kesemua apel yang ada di situ. Dan dikecilkan pecahan tadi kepada 5 per 12. Jadi itulah jawapan dia 5 per 12. Okey, untuk tambahan. Bila kita bahagikan 5 bahagi 12, kita akan dapat lebih kurang 0.4. Dan bila kita tengok di bahagian julat 0 hingga 1, iaitu kalau 0, kebarangkalian itu tidak akan berlaku. 1 pasti akan berlaku. Kita dapat tadi peristiwa mengambil apel hijau ialah 5 per 12, itu lebih kurang 0.4. Jadi 0.4 ialah di belakang 0.5. Dia menghampiri mungkin akan berlaku. Begitulah kita baca kebarangkalian dengan menggunakan skala kebarangkalian ini. Okey. Okey, yang terakhir ialah Pramjit membawa wang saku sebanyak RM5 pada setiap hari, Selasa, Rabu dan Khamis. Hitung kebarangkalian dia mendapat wang sebanyak RM5 dalam 4 minggu. Jadi, kita kena kira. Anggaplah A ialah peristiwa mendapat wang saku. Jadi, berapakah jumlah hari Selasa, Rabu, Khamis dalam 4 minggu? Iaitu 3 darab 4 sama dengan 12 hari. Jadi, bilangan NA-nya 12 hari. Dan berapakah bilangan keseluruhan hari dalam 4 minggu? Iaitu 4 darab 7. Jadi, 4 darab 7, 28 hari. Jadi, nilai sampel keseluruhan harinya ialah 28 hari. Jadi, pengiraan dia begini ya. PA sama dengan 12 per 28. Dan bila kita kecilkan, kita akan dapat 3 per 7. Dan 3 per 7 itu, apabila kita bandingkan dengan skala kebarangkalian, kita akan dapat 3 per 7 bersamaan dengan 0.4. 0.4 ialah menghampiri kepada 0.5, iaitu menghampiri kepada skala mungkin berlaku. Okey. So, jadi itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap apa yang kita belajar pada hari ini sedikit sebanyak awak faham. Sekian dari saya, Cikgu Rahayuniza Abu Yazid. Terima kasih.